Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu doakan agar murid-murid sentiasa sihat dan gembira untuk menerima ilmu. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 bersama saya Cikgu Muharni. Pembelajaran hari ini menggunakan buku aktiviti jilid 2, muka surat 35. Okey murid-murid, sekarang kamu boleh buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 35. Hari ini kita nak belajar bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberi. Tajuknya, gunalah bioplastik. Apa itu bioplastik? Bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji daripada jagung dan ubi kentang. Okey. Okey, sebelum itu kita ulang kaji dulu kata hubung. Kenapa kita kena ulang kaji kata hubung? Okey, sebabnya kata hubung ialah perkataan yang bertugas sebagai penyambung ayat, frasa dan perkataan. Jadi, ayat yang terbentuk menggunakan kata hubung dipanggil ayat majmuk. Okey, sebab kita nak bina ayat majmuk. Jadi, untuk bina ayat majmuk, kena guna kata hubung. Okey, yang pertama, dan menggabungkan dua unsur. Yang kedua, kerana menjelaskan maksud sesuatu atau tujuan. Okey, ni kata hubung ni, kata hubung dan, kata hubung kerana. Okey, nak kata hubung yang seterusnya, tetapi menunjukkan sesuatu yang berlawanan. Okey, next. Serta menyatakan maksud turut atau bersama-sama. Okey, supaya, kata hubung supaya untuk menyatakan tujuan atau maksud. Okey, jadi lepas ni bolehlah kita buat ayat majmuk. Okey, nombor 1, kita nak buat latihan nombor 1. Tadi kita dah belajar kata hubung. Okey, dekat atas ni ada keratan, sedikit keratan rentas daripada buku aktiviti. Cikgu nak besarkan, tapi bila besarkan dia pecah pula. Tak apa, cikgu tulis Okey, yang pertama dia bagi ayat tunggal bioplastik mudah diperoleh. Yang kedua, bioplastik mesra alam. Dan kata hubung yang diberi dan. Okey, kalau kita tengok dekat ayat tunggal ni, ada dua perkataan yang sama. Nampak tak? Apa perkataan yang sama? Bioplastik, betul. Okey, perkataan yang sama. Jadi, kalau kita nak buat ayat majmuk, kita tak payahlah ulang dua perkataan yang sama sebab memang ceritanya bioplastik. Jadi, kita buang satu perkataan ni. Okey, kita buang satu perkataan ni. Okey, jadi ayat dia bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Ayat dia bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Okey, dah jadi ayat majmuk. Okey, kata hubung yang digunakan dan. Boleh? Mudah kan? Sekarang kita nak buat ayat majmuk yang kedua. Okey, ayat tunggal yang diberi. Yang pertama, bioplastik sangat sesuai. Yang kedua, bioplastik tidak mencemarkan alam. Dan kata hubung yang diberi kerana. Sama macam tadi juga. Kalau ada dua perkataan yang sama, kita buang satu. Okey, kat sini bioplastik ada dua kan? Okey, bioplastik ada dua. Jadi, okey, bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Okey, ayat dia bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan
alam. Pandai dah anak murid cikgu ni. Okey, jadi kamu sambung je. Tidak mencemarkan alam. Sekarang kita nak buat ayat yang ketiga. Ayat majmuk yang ketiga. Okey, ayat tunggal yang diberi. Bioplastik mudah terurai. Yang kedua, plastik biasa sukar terurai. Okey, jadi satu cerita tentang bioplastik, satu cerita tentang plastik biasa. Okey, perkataan kata hubung yang diberi. Okey, tetapi. Jadi kat sini dah tak boleh buang sebab dia dah cerita lain-lain. Tadi cerita sama je bioplastik. Ini cerita yang berbeza iaitu bioplastik dengan plastik. Jadi ayat dia, bioplastik mudah terurai tetapi plastik biasa sukar terurai. Kita campur je, kita tambah je tetapi. Okey, kita tambah je perkataan tetapi. Bioplastik mudah terurai tetapi plastik biasa sukar terurai. Sekarang kita dah masuk ayat majmuk yang keempat. Kita nak bina ayat majmuk yang keempat. Okey, ayat tunggal pertama yang diberi, bioplastik mudah dilupuskan. Dan yang kedua, bioplastik boleh dijadikan baja. Okey, ni cerita sama je. Cerita tentang bioplastik. Okey, kata hubung yang diberi serta. Jadi macam tadilah, kalau ada dua perkataan yang sama, kita buang satu. Okey, kita buang satu. Jadi ayat dia, bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Okey, bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Sekarang kita masuk latihan yang kelima. Ayat tunggal yang pertama yang diberi, sebagai pengguna pilihan kita ialah bioplastik. Semestinya, kenapa? Bioplastik mudah terurai. Yang kedua, bioplastik melestarikan alam. Okey, kata hubung yang diberi untuk. Jadi macam mana ayat tersebut? Okey, ayat tersebut, sebagai pengguna pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Okey, sebagai pengguna pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Okey murid-murid, sekarang kita nak buat latihan yang terakhir. Okey, sebelum tu kita lihat ayat tunggal yang diberi. Yang pertama, penggunaan bioplastik digalakkan. Yang kedua, alam kita tidak tercemar. Okey, kata hubung yang diberi supaya. Jadi ayat dia, penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Okey, kita gabung je. Okey, penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Cikgu harap murid-murid boleh buatlah. Mudah je kan? Terima kasih cikgu ucapkan kerana mengikuti pembelajaran bersama Cikgu Muharni. Jumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe di channel Muharni Mus. Bye!